Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, episod lepas ataupun video lepas, aku sembang dengan korang, aku borak dengan korang, aku kongsi dengan korang mengenai rutin harian aku, rutin pagi aku dengan kura-kura darat. Jadi, untuk episod yang kedua ni, aku akan kongsi dengan korang mengenai tajuk yang korang baca, yang tajuk yang korang tengok dekat depan video aku, iaitu mengenai fikir dulu sebelum membeli kura-kura sulcata. Jadi tanpa membuang masa korang, korang kena habiskan video ni supaya korang dapat faham satu persatu mengenai tajuk yang aku judulkan ataupun menjadi tajuk utama aku dalam video ni. Jadi, jom. So okay guys, aku buat video ni berdasarkan pendapat aku. Jadi kalau macam korang tak bersetuju dengan pendapat aku, it's okay. Sebab ini adalah pendapat aku dan aku yang rasa sendiri. So kalau ada perkara yang mungkin salah ke, mungkin yang tak berapa jelas, so minta korang maafkan lah. Sebab aku pun masih newbie lagi dalam reptil ataupun reptile keeper, penjaga haiwan eksotik. So aku rasa aku tak ada masalah untuk beri pandangan, beri pendapat aku. Jadi aku rasa video ni korang wajib tengok sampai habis. Sebab video ni serba sedikit memberi manfaat kepada korang pemula ataupun beginners yang nak pelihara kura-kura sulcata ni. Jadi firstly, kenapa tajuk untuk video kali ni aku highlightkan iaitu fikir dulu sebelum korang membeli sulcata. Okey, pertama sekali sebab perawatan si kura-kura sulcata ni. Ramai yang beranggapan bela kura-kura ni senang, mudah. Tapi sebaliknya, bukan semua perkara semudah yang korang dengar. Okey, sebab apa? Poin perawatan si sulcata ni aku letak nombor 1 sekali. Sebabnya, kita mesti bela ataupun kita memelihara seseekor haiwan ataupun peliharaan tu, mestilah kita nak biar dia sampai besar, nak jaga dia seelok yang mungkin. So kita pun rasa macam berkobar-kobar, excited sangat. Aku pun nak beli juga. Alah, bela kura-kura je pun, bukan susah sangat. Oh no. Memang kura-kura is kura-kura, tetapi dekat seluruh dunia ni terlampau banyak sangat kura-kura, jenis kura-kura, daripada kura-kura semi akuatik, dari kura-kura air, kura-kura darat. Kita ada macam-macam jenis kura-kura. Bahkan aku dengar hampir 300, mungkin lebih daripada angka tu di seluruh dunia. Hey guys, sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa untuk klik button subscribe dan aktifkan bell notification supaya video-video terbaru daripada aku korang dapat tengok. Dan jangan lupa untuk like video ni, dan jangan lupa untuk share video ni kepada ahli keluarga, rakan-rakan sekalian, supaya view-nya lebih ramai. Dan dalam kiraan 3, korang akan tekan button subscribe. 1, 2, 3. Okay, thank you kepada yang dah subscribe. Jom kita tengok video. Let's go! So korang kena tahu betapa banyaknya kura-kura yang ada dekat dunia ni. Jadi korang kena fahamkan kura-kura ataupun apa jenis haiwan yang korang nak beli. So sebelum korang beli tu, korang dah persiapkan beberapa persiapan. Maksudnya dari segi kandang, dari segi pemakanan korang dah tahu sendiri. Ilmu-ilmu tu korang mesti dah tahu. Dari segi kesihatan, bila dia sakit korang dah tahu apa yang perlu buat. Jadi perkara tu semuanya korang perlu tahu sebelum korang memiliki haiwan tersebut. Dan dekat sini aku nak tegaskan, semua kura-kura, hampir semua, kesemua kura-kura tu perawatannya berbeza. Memanglah ada orang cakap, contoh kura-kura Adabra ni dikaitkan dengan kura-kura apa ya, forest,
Redfoot. So dia punya suhu ataupun range suhu dia, kepanasan ataupun kelembapan dia tu lebih kurang. Tapi korang kena tahu juga, mesti kena tahu Aldabra ni senang flu tak, ataupun senang kena virus ataupun jangkitan tak. So kau kena tahu setiap kura-kura tu korang kena tahu apa dia punya makan. Dia ni jenis yang tak boleh panas sangat ke nak kena panas sangat. So benda tu, perkara tu korang kena tahu, kena kaji dulu sebelum korang beli haiwan tu. Mesti kaji dulu, wajib dan wajib. Aku memang tekankan dekat sini, perkara tu adalah wajib bagi seseorang newbie ataupun beginners dalam reptil, ataupun untuk dia ada niat untuk membela haiwan eksotik. Apa segala haiwan lah, tak termasuk haiwan eksotik lah. Kucing pun korang kena tahu apa dia makan, waktu dia makan. Bila sakit nak pergi hantar dekat vet lagi, perlu ada duit. Jadi perkara tu semuanya berkait rapat. So benda tu aku akan buat dekat video lain. Dalam video ni aku nak highlightkan kenapa korang kena fikir sebelum korang beli sulcata. Okey, yang kedua, korang perlu kenali habitat asal mereka. Macam sulcata, dorang ni haiwan dari jenis mana? Lizard. Maksudnya haiwan yang memerlukan panas yang lebih tinggi. Macam Aldabra, korang perlukan suhu yang bawah sikit, tak perlu panas sangat. So itu baru masuk dia punya habitat asal. Belum korang masuk suhu dia betul-betul yang tepat, yang ngam berapa darjah Celsius kan. So perkara tu semua korang kena kaji. Dari suhu, dari makan, dia ni makannya perlu berapa banyak sehari. Lepas tu macam mana tak nak bagi tempurung ataupun karapas dia piramidin. Tu semua korang kena tahu. So perawatan ni adalah perkara yang pertama yang korang mesti dan wajib korang ketahui. Sebab dia apa? Supaya korang enjoy, korang happy. Dalam masa yang sama, korang dapat membesarkan si kura-kura tu dalam keadaan sihat dan dalam keadaan baik lah. Cuba kalau sakit, korang pun dah pening, mana nak cari vet dalam musim PKP ni. Kalau boleh, tak nak keluarkan duit yang banyak. Kalau boleh, kita maksimumkan penjagaan kita, perawatan kita terhadap kura-kura kita. So aku mohon, aku tolong pada korang yang memang ada niat dan first time, untuk kali pertama korang nak bela kura-kura apa pun jenisnya, korang tolonglah kaji. Sebab biarlah yang kura-kura yang pertama tu sihat dengan korang, membesar dengan korang dengan baik dan sihat. Kalau korang tak tahu nak menjaga ataupun pelihara sulcata, dekat media sosial ni terlampau banyak ilmu. Dari segi YouTube, dari segi FB, kita ada Instagram, Telegram, rakan-rakan reptiles. Korang nak apa lagi? Aku belajar memelihara, aku bela sulcata ni dari YouTube je. Tapi aku mengambil masa 5 bulan, masa PKP yang mula-mula tu, bulan 3 2020. Aku belajar, setiap malam aku tengok YouTube. Bukan aku tengok YouTube Inggeris pun, orang-orang putih. Aku tengok YouTube dekat Indonesia. Sebab Indonesia dengan kita punya bahasa lebih kurang. Kalau aku tak berapa nak faham, aku akan ambil ayat daripada warga Indonesia tu, aku akan Google Translate je. So benda tu sekarang dah easy lah. So macam mungkin kalau orang-orang dulu tak ada media sosial kan, so perkara tu mungkin diorang kena try juga. Mati ke tak mati tu risiko diorang. Tapi sekarang ni media-media ataupun platform-platform sekarang dah banyak dah memberi ilmu. Kalau korang tak pasti sangat dekat YouTube, korang boleh tanya ataupun try PM rakan-rakan yang ada kat FB. Kita ada FB Exotic Malaysia, macam-macam group. Jadi janganlah malu. Perkara ni kalau korang nak belajar, nak berjaya, mesti korang akan belajar benda tu, kaji benda tu sungguh-sungguh. Itu dia punya point. Okey, untuk yang terakhir ni, aku nak tekankan juga mengenai kandang ataupun enclosure, yang mana dekat Malaysia ni kita ada perkhidmatan. Aku pernah baca dekat undang-undang dia, ada orang bagilah dia punya file, copy file dia.
So aku baca, macam contoh aku bela iguana, aku tak silap. Time tu aku baca aku beli iguana. Kandang dia tu kena besar 3 kali atau 4 kali daripada saiz badan dia. Jadi bukannya korang beli, korang letak dekat akuarium kecil gila, tak ada tempat dia nak memanjat semua, tak boleh. So korang mesti ada minimum kan, paling besar cage tu besar mana. So perkara tu korang kena tengok juga. Korang kena cari kawan-kawan yang ada kopi file perhilitan tu, akta undang-undang semua tu. So korang kena tengok, belajar tu satu-satu. Memang banyak gila undang-undang. Macam-macam jenis haiwan ada dekat dalam tu. So benda tu kau kena try dulu, tengok macam mana, belajar dulu, research apa yang tak boleh, apa yang boleh kan. Dekat Malaysia ni kita banyak undang-undang, tak boleh main hentam je kau nak bela apa. Dan berbalik pada enclosure tadi tu, wajib enclosure-nya mengikut spek daripada ni lah perhilitan, supaya korang punya mungkin kura-kura tu tak mudah sakit, tak mudah flu kan. So kalau kura-kura sakit pun korang dah pening, macam mana? Macam mana korang nak cari ubat lagi, korang nak cari doktor lagi, nak cari vet lagi. Dalam musim PKP kan, macam aku tadi cakap, musim PKP ni kalau boleh kita tak nak keluarkan bajet yang lebih. Memang orang cakap sakit tu nak datang tak kira masa, tapi kalau boleh kita maksimalkan ataupun maksimumkan bahasa Melayu dia, untuk rawat, untuk jaga dia dengan baik sekali, supaya dia lebih baik, lebih selesa dalam penjagaan korang. Dan akhir sekali, tolonglah highlight apa yang aku cakap ni. Aku paling menitik beratkan, bukan aku saja, aku mengharapkan korang sekali untuk research dulu, kaji dulu apa yang korang nak bela, dia punya habitat asal dia, macam mana enclosure dia, macam mana suasana dalam kandang dia. Lepas tu dia nak perlu pakai UVA, UVB ke, kalau haiwan reptilia tu memerlukan UVA dan UVB. Lepas tu perlu hiding cave, basking spot. Semua tu korang kena kaji dari A sampai Z, baru korang boleh beli haiwan tu. Dan korang akan dapat nikmat tu, korang akan rasa selepas korang beli, dengan persiapan yang korang siapkan sebelum korang beli kura-kura ataupun haiwan apa sekalipun. Jadi aku rasa itu je perkongsian aku untuk episod kali ni. Jadi episod yang akan datang aku akan buat video lain, mungkin mengenai beberapa lagi tips untuk menjaga kura-kura sulcata. Jadi sampai di sini saja. Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan share dekat rakan-rakan dan keluarga anda sekalian. Assalamualaikum. Bye bye.